Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So kali ini untuk chapter 6, iaitu chapter terakhir, tajuknya adalah Rapid Prototyping Towards IR 4.0. So nota slide ni saya compile juga daripada sumber-sumber yang saya dapat lah. So chapter ni ada beberapa subtopik, antaranya kita akan pergi tengok Rapid Prototyping in Design Process, IR 4.0 Pillars, Flexible Manufacturing, Classification of RT, ada direct dan indirect method, dan Agile Manufacturing. Okay, first kita sebab recording saya cepat-cepat lah, tak sama-sama panjang sangat. Jadi untuk Rapid Prototyping Design Process, kita akan tengok beberapa benda lah. Sebagaimana kita tahu, RP ni kita dah banyak kali sebut sebelum ni, dia adalah banyak membantu lah dalam proses design dan produk development itu sendiri. So dalam chapter ni, dalam subtopik ni kita akan fokuskan lebih kepada design rules lah. Design rules dalam 3D printing punya proses. Kebanyakan design rule ni dia general lah, dia general. So hampir semua mengguna pakai rules yang sama lah. So first kita tengok key design in 3D printing lah. Apa yang kita kena consider dalam design, dalam nak buat 3D printing. A list of things to keep in mind when design a model for 3D printing regardless of the technology that you will be printing with. So saya ringkaskan. Key design ni kita akan tengok beberapa benda lah. So benda key design ni kita mesti consider. Pertama, masa nak design tu sendiri, kalau kita nak buat 3D printing, okay, so kita kena terus consider, kita kena tahulah limitation dia apa, contohnya angle, overhang dan sebagainya dalam masa design tu sendiri, dan masa kita nak buat printing tu, kita kena consider situasi kat situ lah. So different 3D printing process have different capability and different design restriction. So setiap 3D printer lah, 3D printer dia ada dia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing lah. Walaupun kita ada satu term yang general, so kita boleh detailkan lagi. Mungkin 3D printer yang guna metal, dia punya design rules, dia punya capability berbeza dengan FDM dan sebagainya. Tapi secara keseluruhannya dia tetap sama lah. Secara keseluruhannya, different RP process have different impact on the product itself, as a result of the very delivery of design and communication ideas lah. So since performance of setiap 3D printer ni berbeza, so of course dia akan ada different impact lah kepada produk tu sendiri. Okay, rules of thumbs. Rules of thumb ni benda yang basic lah kan, rules of thumb. So kalau rules of thumb ni orang kata benda yang kita kena tahu lah. First, kita kena avoid overhangs in design. So kalau overhang, tahu saya dah banyak kali sebut, overhang ni benda-benda yang sama ada dia tergantung, dia perlu dia kalau daripada tapak, dia kosong, lepas tu ada kat atas dia ada structure. So dia benda yang tergantung lah, overhang ni. So jadi kita kena avoid lah, cuba avoid. Kalau tak boleh avoid juga, kita ada cara lain lah, kita nak kena solvekan dia. So biasanya untuk overhang ni kita sepatutnya bawah 45 degree lah, dan at least dia punya thickness kita biasa guna 0.8 mm. Okay, lagi kita kena avoid large flat surface. Large flat surface maknanya contoh dia akan print pada satu base lah, satu base yang besar, contoh sekeping kan, tapak dia tu memang macam satu platform yang besar. Itu kita kena avoid lah, supaya nak
buat pada warping ni. So structure yang solid dan nipis lepas tu berada pada platform tu adalah tak sesuai lah, kena dielakkan. Kalau nak juga ada cara lain lah. Ada cara lain. Tapi sepatutnya kita kena elakkan. Lagi decide what is the minimum level of detail your model required in just 3D printing. Okay, detail ni maksudnya berapa smooth lah, berapa detail. Contoh kalau 1mm, kalau kita nak satu surface tu 1mm, adakah kita memang nak 1mm? Adakah kita perlu, mana final produk tu, kalau kita nak contoh satu silinder yang diameter dia 5mm, adakah kita memang perlu dapatkan 5mm tu? So kita nak kena tahu berapa minimum yang boleh 3D printer yang kita nak gunakan tu mampu nak buat. Kadang-kadang orang tanya berapa paling besar, tapi kita berapa paling besar boleh print, tapi kita kena tanya juga berapa paling kecil dia boleh print. Itu antara rules of thumb yang kita gunakan lah dalam 3D printing. So ni antara general consideration. Kita sambung lagi overhang, saya dah sebut tadi. Okay, overhang benda-benda yang tergantung, so kita kena elakkan. Jadi kalau ada overhang ni, apa kesan dia? Dia kena buat support lah. Kena buat support. Support ni kalau boleh sebenarnya memang support tu perlulah. Tapi kalau kita boleh cuba elakkan lagi untuk dihasilkan support, itu lagi bagus. It is a good practice to limit overhang of a model as layer printing support usually has a rougher surface finish. Assalamualaikum. Good morning.